Boleh? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu buat kali kedua di surau Abu Bakar As-Siddiq, surau cantik. Ingatkan masjid sebenarnya mula-mula datang tu, kira tahap dia tu dia memang cantik dah. Jadi kita imarahkanlah dengan kecantikan rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Jutaan terima kasih atas kesudian menjemput buat kali kedua. Hari ini saya pagi-pagi dah keluar, pukul 7.30 keluar daripada rumah ke Kajang untuk klinik solat. Daripada pukul 9 start sampai pukul 4 petang tadi. Selepas 4 petang tu rupa-rupanya ke sini dekat aja. Daripada Kajang Sarjana Impian. Dekat sangat. Datang sini setengah jam. So saya sempat solat asar kat sini tadi. Kemudian ajak isteri pusing-pusing round kawasan. Kemudian patah balik datang sini. Okey, baik. Malam ni kita tak ada tajuk khusus. Saya tidak diberi tajuk khusus, tapi saya memilih sebab kita berada pada bulan Syaban nak masuk Ramadan. Maka kita nak sembang-sembang tentang Ramadan Al-Mubarak. Ya, tentang Ramadan Al-Mubarak, tentang kasih dan sayang Allah. Allah bagi Ramadan tu adalah kerana dia nak hadiahkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Kita nak tengok dekat dalam situ berapa banyak kebaikan, berapa banyak kasih sayang Allah kalau kita berfikir. Kalau kita tak fikir, maka kita tak dapat. Ya, kita nak fikir buat apa sahaja nikmat yang Allah Taala bagi. Yang pertama, sebelum masuk Ramadan, hari ini kita 17 Syaban. Kan? 17 Syaban. Tuan-tuan puan-puan, bulan Syaban, kata Nabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfulun nasu anhu. Yaghfulun nasu anhu apa? Manusia lalai di dalamnya. Bulan Syaban ni manusia selalu lalai. Kenapa? Bila sampai bulan Syaban, manusia fikir tentang macam raya tahun ni nak pergi mana. Dia tak fikir pasal Ramadan, dia lompat sebulan. Bulan ni dia fikir rumah dia nak pecah bahagian dapur ke bahagian sisi nak besarkan. Bulan ni dia fikir nak cat warna apa rumah dia. Orang perempuan fikir langsir dengan sofa nak tukar color apa begitu begini. Yaghfulun nasu anhu. Sedangkan baginda Nabi SAW mengingatkan kita bahawa bulan ni turfa'u amalih, diangkat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ni ya? Line ke? Sedangkan saya tak ada line. Tarik ya. Okey. Dah. Okey, baik. Jadi bulan ni sepatutnya kita beramal lebih kerana setiap amalan itu diangkat secara direct. Kalau kita belajar hari-hari, malaikat ada 2 shift. Subuh, asar. Subuh angkat 1 kali amalan dan asar 1 kali amalan. Sehingga Allah tanya malaikat, apa yang hamba aku sedang lakukan? Malaikat kata yusalluna. Mereka tengah salat. Okay? Mereka sedang salat. Tapi pada bulan ini, bulan Syaban, maka setiap kali amalan dibuat, maka waktu tu juga diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam taman syurga ni, waktu ni juga amalan diangkat. Kita sedekah kepada surau, waktu ni juga Allah Subhanahu wa taala bagi, maka dia tak simpan. Wa uhibbu, kata Nabi, aku sayang dan aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi sebenarnya
Bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyakkan puasa sunat bagi membiasakan pusingan tubuh badan kita supaya tak terkejut pada bulan Ramadan nanti. Tapi sayangnya kita orang Melayu, bulan Rejab dulu disuruh buat kenduri. Rajin benar puasa bulan Rejab. Bulan Sya'ban disuruh puasa, buat kenduri pula. Bulan ni orang Melayu memang sibuk. Kenduri nyambut Ramadan, kenduri tahlil arwah dan sebagainya. Pada hakikatnya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, aku melihat Nabi berpuasa hampir menyamai Ramadan pada bulan Sya'ban, tapi tidak penuh seperti Ramadan. Jadi kita masih ada masa lagi ya untuk memperbanyakkan puasa sunat, insya-Allah. Baik. Itu mukaddimah, dan kita nak sebut pada malam ni tajuk dia adalah Ramadan adalah kasih Allah kepada hamba-Nya. Dalam keadaan umur kita yang mati lebih kurang 60-70, calon betul, calon kertih. Lebih kurang macam tu. Orang yang dapat lebih sikit, itu bonus dan dividen yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka kalau dalam Quran umur 40 dah kena jaga dah. Umur 40 ya dah kena jaga dah. Peringatan umur 60 lagi dahsyat. Kalau Nabi umur 60, kalau mati macam Nabi baki 3 tahun lagi. Maka kita kena bersedia sungguh-sungguh dah untuk mengambil peluang yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Terutama tahun ini insya-Allah Allah akan bagi lagi Ramadan yang berbaki lebih kurang 10-13 hari, lebih kurang macam itulah. Ya, tak lama lagi dah kita nak sambut Ramadan. Dan apa yang kita faham tentang Ramadan tu? Ya, apa yang kita faham, itulah ulama kata kasih dan sayang Allah atas hamba dia, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati muda, yang tak banyak amalan seperti mana amalan Nabi Nuh alaihi salam yang hidup 950 tahun, berdakwah 850 tahun. Kita tahu 60 70 habis. Jadi macam mana Allah nak adilkan kehidupan semua hamba-Nya, maka Allah gandakan pahala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita yang akan mati muda. Macam mana Allah gandakan? Allah bagi dalam tempoh setahun, 1 bulan. Amalan yang digandakan terlalu banyak, yang dilalaikan oleh manusia, dan manusia tak minat langsung dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi siapa? Manusia, kita. Pertama sekali, ulama kata tanda kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila Allah perintahkan kita puasa Ramadan dengan 29 hari, lalu Allah angkat darjat kita, la'allakum tattaqun. Allah nak golongkan kita jadi golongan orang yang takwa kepada Allah. Dalam Al-Quranul Karim kita boleh baca dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Jelas dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu atau difardukan atas kamu puasa Ramadan seperti mana orang yang terdahulu daripada kamu. Kenapa Allah suruh? La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Allah nak angkat darjat kita. Dalam keadaan Allah offer, nak tak aku bagi kamu puasa 29 hari aja. Dalam tempoh setahun ni, aku nak bagi pada kamu satu pangkat la'allakum tattaqun yang boleh menyebabkan tiket itu masuk syurga. Ramai juga yang kena tangkap tak puasa. Ramai juga yang kena naik van jenazah dekat Shah Alam. Ya. Ramai juga yang bagi alasan saya gastrik. Sebelum ni tak ada pun. Ramai juga yang bagi alasan itu dan ini. Sedangkan Allah sedang bagi tawaran kepada kita nak masuk syurga. Syarat dia muttaqin, orang yang bertakwa. Dan syarat orang yang bertakwa tu Allah offer, puasa je. Puasa je insya-Allah. Maka nikmat dia besar. Tapi sayang, manusia dia tak mau juga. Saya pernah dulu di Pulau Pinang dalam membantu penguatkuasa, membantu lebih kurang macam itulah. Maka kita sampai satu ketika bila kita pi cek
di restoran Cina. Restoran Cina ni orang-orang hak belah-belah kampung depa suka minum kopi Cina yang cup berat sikit tu. Kopi Cina buat memang kau. Kopi pink ke, kopi obeng ke apa ke. Cukup suka. Yang pi muka dia tu macam mamak-mamak sikit. Malbari ke lebih kurang macam tu. Sana mamu dengan mami banyak. Kita pi tengok, oi, ramai juga. Minta IC. Bila sebelum minta IC tu tanya lu, orang Islam. Dah, bukan. Cek IC, Allah Rabbi, original Islam. Sampai macam tu punya keadaan manusia. Takut. Takut pada manusia, tapi langsung tak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tanda kasih Allah dulu. Katakanlah sebelah bulan kita lalai, tak jadi golongan yang muttaqin. Walaupun hari Jumaat duk baca ittaqullah, dia lena. Ittaqullah, dia baca WhatsApp. Ittaqullah, dia menyembang di belakang. Tak jadi pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah offer lagi. Bulan Ramadan, Allah offer lagi. Kau buat je puasa seperti mana yang Nabi ajar, maka aku nak bagi kepada kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, dan Allah nak bagi kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang pertama. Kita nak tengok diri kita excited ke tidak? Teruja tak dengan tawaran yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi, ataupun kita masih Allah habislah lagi 10 hari. Roti canai tak boleh. Teh tarik tak boleh. Dia bukan enjoy, tapi dia rasa macam terganggu. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sedangkan sepatutnya dia rasa seronok ketika bulan itu Allah nak angkat menjadi la'allakum tattaqun. Hanya kita dan Allah sahaja mengetahui, orang lain tak tahu tentang kita. So terpulanglah kepada kita untuk memilih menerima tawaran Tuhan, ataupun kita sombong dengan tawaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Maka apa yang kita perlu buat? Dampingkan diri kita dengan Al-Quran. Hak pertama tadi, sebelum kita tertinggal, bulan puasa atau Ramadan, Allah wajibkan kita puasa supaya kita jadi orang yang bertakwa. Apa perlu buat? Perbaiki puasa kita. Puasa yang bukan sekadar menahan mulut dari makan, tapi mulut tak boleh cakap sia-sia. Mulut orang puasa ni macam orang qiyam, orang tahajud. Dalam hadis yang sahih mengatakan ada orang puasa dekat akhirat dia cuma dapat lapar dan dahaga saja, tak ada pahala. Orang yang qiyam siang malam pagi petang ni malam tahajud bukan main. Tapi rupanya tahajud cuma dapat mengantuk saja. Kerana apa? Kerana amalan dia tu bukan mencari redha Allah, tapi mengharap pujian daripada manusia. Ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Maka kita jaga puasa kita, moga la'allakum tattaqun. Puasa kita macam mana? Puasa dia adalah akal kita berpuasa daripada fikir benda yang merapu-merapu. Akal ni berpuasa daripada fikir tentang duniawi semata-mata, melainkan fikir dunia untuk kepentingan akhirat. Mata kita berpuasa daripada pandang benda yang bukan-bukan. Ni duk sibuk dekat dalam Facebook ni. Ada cerita perempuan itu, drama perempuan itu, kan? Dah jadi macam filem lucah dah. Menteri Agama pun dah mula start tegak dah. Orang Melayu pada hari ini yang mengaku Islam tak malu langsung, ikut suka hati dia je. Dah berani buat drama, buat pula scene seumpama sedang bersetubuh. Buat scene buka sana, buka sini, peluk ikut suka dia. Dan drama itu pula bakal ditayangkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jahatnya manusia. Siapa? Melayu. Siapa? Jawa. Siapa? Rawa. Siapa? Banjar. Semuanya agamanya Islam. Yang duduk dalam drama bukan orang lain, yang duduk dalam filem bukan orang lain. Sebab tu saya selalu ulang,
Waktu kecil, dalam tuan-tuan buka TV, ada idola kecil, bintang kecil, pop star, budak-budak kecil dihancurkan dengan tarian, dengan nyanyian dan sebagainya. Naik sikit remaja dan awal remaja, kita hancurkan dalam pertandingan nyanyian seperti mana apa, Akademi Fantasia. Naik awal tua, 40-an ke 50-an, apa dia? Gegar Veganza, otai masih berdosa. Naik yang dekat nak mati dah, Kilauan Mas. Tuan-tuan perempuan, peserta dia siapa? Bukan Melayu Islam. Kan? Yang ngajar menyanyi itu bukan Melayu Islam. Yang main muzik bukan Melayu Islam. Yang menjadi penerbit bukan Melayu Islam. Yang sponsor perancangan itu bukan Melayu Islam. Yang menonton bukan Melayu Islam. Akhirnya yang menghancurkan Melayu Islam itu siapa? Melayu Islam. Akhirnya kita kalau nak padam cerita kita, akhirnya kita nyalahkan orang lain. Orang lain tak ada apa pun. Nah itu. Maka kita betulkan mata kita pada bulan Ramadan, pandang yang baik-baik. Siapa yang paling baik di sisi kita? Bini kita ada. Tengok bini kita. Jangan dipandang benda-benda yang bukan-bukan. Telinga puasa daripada mendengar benda yang berfaedah. Hati puasa daripada iktiqad yang bukan-bukan. Tangan puasa daripada buat benda yang bakal dia bercakap di hadapan Tuhan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dua tangan ni akan bercakap depan Tuhan. Kalau hari ni kau pandai tulis nombor ekor 4434, engkau tunggulah besok dia bercakap. Kalau hari ni kita pandai menulis bab-bab riba dan sebagainya gitu gini, tunggu je. Kerana dia akan bercakap. Allah kata, wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan jadi saksi di hadapan Tuhan adalah dua kaki kita. Atas apa sahaja. Alhamdulillah kaki kita boleh bawa kita ke sini, besok dia akan jadi saksi di hadapan Tuhan. Maka la'allakum tattaqun adalah kasih Allah Ta'ala nak mengangkat darjat hamba dia supaya jadi orang bertakwa. Tapi baikilah ibadah puasa kita lebih baik daripada ibadah puasa di tahun lalu. Baikilah. Ya, kalau sahur biar mengikut sunnah. Okey, sahur ada makan sahur sampai lauk 3-4 jenis. Sahur. Tengok rupa bentuk lauk sahur macam kenduri arwah. Itu baru sahur. Berbuka sekarang macam kenduri kahwin. Kan ya? Akhirnya tak capai hasrat dia tu. Baik. Itu selesai yang pertama sebelum kita tertinggal. Yang kedua tadi kita kata apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim seperti termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila al-akhir al-ayat. Pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quranul Karim. Maka kita apa yang perlu buat pada bulan Ramadan bila mana Allah offer macam tu? Dampingkanlah diri kita dengan Al-Quranul Karim. Apa hak Al-Quran? Pertama, perlu dibaca. Perlu dibaca sebagai zikrullah. Ustaz, tak erti baca, perlu belajar. Jangan mati dalam keadaan tak erti baca Quran. Mak asli dah tentu tak erti dah. Mak asli, mak palsu, dia kata gitu. Tanya nun mati, hak mati sungguh. Kan? Bahaya kita. Maka baca hak pertama. Hak Quran yang kedua apa? Fahami Al-Quran, isi kandungan dia. Tengok terjemahan, baru kita dapat, oh rupanya ni pesanan Allah Ta'ala. Yang ketiga, buat apa hak Al-Quran? Amalkan apa saja isi kandungan di dalamnya. Beriman terus. Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami buat. Jangan jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Qalu sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami engkar dengan perintah Tuhan. Maka amalkan. Yang keempat, buat apa? Cuba hafaz semampu mungkin. Itu yang saya selalu kata tu, bahawa kadang Al-Quran diturunkan di Gua Hira. Ayat yang pertama, 5 ayat yang pertama diturunkan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ajaibnya kita. Dah dekat nak mati tak ngapal-ngapal ayat tu. 5 ayat aja. Tu kan rugi tak? Rugi kalau siapa tak ngapal lah, siapa ngapal okeylah tu. Sebab ayat tu ayat yang pertama turun ribuan tahun dulu. Kalau kita mengaku kita orang Islam, kalau kita tak ngapal teruk ah. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila menerima rezeki tapi kita sombong daripada menggunakan rezeki yang Allah bagi. Ya, apa rezeki dia? Ni kehidupan kita rezeki. Tak kira lagi yang bab makan minum dan sebagainya. Maka dan yang terakhir yang kelima apa dia? Hak Al-Quran cuba kita share dengan orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan satu golongan lagi adalah mengajar Al-Quran. Kalau boleh mengajar, dahsyat dia punya darjat. Kalau tak boleh belajar. Simple. Dan risau saya klinik solat pagi tadi. Klinik solat tuan-tuan tahulah belajar solat daripada awal sampai habis. Sebab tu habis lebih kurang dalam 6-7 jam dalam tempoh satu hari tu kan. Klinik solat kita tekan dalam bab bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun kadang-kadang dia jadi Alhamdulillah. Ha simpul dia pakai. Patutnya ha pedas. Alhamdulillah. Ha cili api. Kan? Bila baca ihdinas siratal mustaqim, dia baca itu ha pedas. Patutnya ha simpul. Ha tu pun betul. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Patutnya alamin tu. Sampai tua baca Fatihah pun gagal. Macam mana kita nak jawab dengan Tuhan atas nikmat kehidupan yang Allah bagi pada kita 70 tahun, 80 tahun. Semualah kita, termasuk diri saya. Maka Al-Quran yang tu. Jadi bulan Ramadan adalah memang bulan Al-Quran. Apa kita nak buat? Belajar Quran, baca Quran, lihat terjemahannya, beramal isi kandungannya, cuba hafaz berapa yang mampu. Paling tidaklah ngapal surah-surah lazim daripada 22 surah, bermula daripada surah Ad-Duha turun sampai An-Nas. Cabar diri kita hidup yang Allah bagi macam-macam nikmat ni, cubalah belajar sikit. Kadang-kadang kita malu. Anak cucu ni ngapal, kita suruh ngapal macam-macam, kita tak ngapal-ngapal. Rugi, sangat rugi. Maka bila mana Al-Quran diturunkan dalam ayat tu kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kami turunkan Quran pada bulan Ramadan. Apa tujuan dia turun? Ayat ni kata hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Isi kandungan dalam tu adalah pedoman kepada manusia. Al-Quran diperlukan oleh manusia. Al-Quran tak diperlukan oleh benda lain. Tak diperlukan. Ada orang ambil kismis, buah kismis dalam ni, baca kat kismis. Tak, kismis tak perlukan Quran. Yang perlu Quran adalah kita. Kalau air tak apa, sebab ada hadis Nabi SAW. Malah yang lebih teruk, ayam pun dia membaca Quran. Ayam. Ayat tu kata hudan linnas, petunjuk pada manusia, bukan hudan lil hayawan. Tapi dia bela ayam, dia bagi dengar Quran 30 juzuk, ayam tu pun pening. Ayam tu pun pening. Kenapa dia bagi? Sebab dia nak jual harga mahal. Dia jual RM25 sekilo. Patut jual RM7.5, dia jual RM25 sekilo. Akhir zaman orang memperdagangkan agama demi kepentingan peribadi. Bahaya tuan-tuan. Ustaz-ustaz, potong ni, buka buang stiker ni. Buh stiker baru. Telah dibaca 30 juzuk Quran. Kalau ikut, kalau kita beli 5 kupang, 6 kupang lah. Tiba-tiba naik RM15. Siapa buat? Ustaz buat. Siapa buat? Ustazah buat. Siapa buat? Pusat tahfiz buat. Mereka sedang memperdagangkan ayat Tuhan. Jenuh nak menjawab ke akhirat nanti.
Kalau dia buat, dia baca 30 juzuk Quran, dia tulis sini pusat tahfiz sekian-sekian. Telah dibaca 30 juzuk Quran untuk mendapat barakah. Siapa nak derma ikhlas dipersilakan. Tak apa. Dia siap berharga RM15. RM15. Tu. Ada lagi fashion kita guna Quran bila ada orang mati. Bila ada orang mati, satu van pergi jumpa dengan waris si mati. Pertama dia offer nak buat sembahyang sunat hadiah ke tidak. Sedangkan dalam hukum tak ada pun solat sunat hadiah tu. Hadisnya tak sahih, malah palsu lagi. Kan ya? Dia ambil pula satu kepala RM15. Kami ni ada 20 orang, kami ulang buat 3 kali. Banyak no duit dia orang dapat. Tak cukup dengan tu. Ambil upah baca Quran atas kubur. Baik pergi menoreh getah. Ambil upah baca Quran atas kubur. 3 malam, 3,000. 7 malam, 7,000. Tu dia punya dahsyat. Siapa buat? Orang pakai serban. Siapa buat? Orang pakai jubah. Siapa buat? Orang yang mengaku dirinya orang yang agamawan. Ini bahaya. Jadi kita nak ambil Al-Quran ni pada bulan Ramadan untuk apa? Hudan linnas. Dia menjadi petunjuk kepada manusia. Okey? Baik. Itu yang kedua. Dan dijelaskan kepada manusia. Perkara pertama tadi kita katakan bahawa dia jadi orang yang bertakwa bulan Ramadan, kita jaga sungguh-sungguh. Jadi apa yang kita perlu buat yang kedua ni, bila Al-Quran diturunkan bulan ni, kita ambil ruang dan peluang. Imam Malik. Siapa Imam Malik? Maliki. Tok guru Imam Asy-Syafi'i, imam madhab yang kedua, ahli hadis. Dia tutup kitab, semua kitab hadis pada bulan Ramadan. Dia tadabbur Al-Quran. Apa kita boleh buat tuan-tuan? Saya tak fikir sangat pasal tadarus yang ramai-ramai tu. Sebab tadarus pun bukan betul. Dia duduk 10 orang sini, 10 orang sana, 10 orang sini. Masa orang baca, dia duduk menyembang. Masa orang dia duduk tengok, turn dia, dia turn yang ke-8, muka surat yang ke-8. Dia pergi keluar lu, sembang. Turn dia baru datang. Khatam ke? Tak khatam lah. Dia dapatlah pahala apa yang dia baca je. Malah orang perempuan lebih dahsyat. Dia bagi deadline 15 Ramadan mesti siap nak bakar kuih. Nampak sangat bakar kuih. Nunjuk-nunjuk adalah. Tu. Tadarus yang paling betul adalah apabila setiap orang membaca 30 juzuk Quran. Itu namanya khatam. Atau paling tidak 10 orang tadi tu, dia baca. Kita tengok setiap ayat yang dia baca. Kita baca, dia tengok setiap ayat. Barulah dikatakan khatam Al-Quran. Tapi manusia dia buat ikut suka. Ada buat khatam Al-Quran dalam grup WhatsApp. Hang baca 1 juzuk, aku baca 1 juzuk. Okey dah khatam. Tak tahu siapa ngajar. Ikut suka hati dia je. Yang best sekali, last sekali dapat bunga telur. Dapat bunga telur. Lepas tu sikit lagi tambahan, kita orang lelaki dapatlah kain pelikat gajah duduk. Tu nasib baik gajah duduk. Kalau bagi cicak duduk, macam mana gaya? Orang perempuan dapatlah telekung daripada Vietnam. Kan? Apa yang lain? Yang lain tak dapat. Maka sebab itu kita kena faham bahawa mentadabbur Al-Quran itu adalah lebih utama daripada baca dalam Al-Lughatul Arabiyah. Tapi kita faham Al-Lughatul Malayuiyah wal-Lughatul Jawariyah wal-Lughatul Inggeriziyah. Baca dalam bahasa Arab, tapi lihat terjemahannya, insya-Allah kita akan berjaya. Ingat, saya ulang balik. Yang pertama, kenapa Allah bagi Ramadan? Kasih sayang nak bagi kita jadi orang bertakwa. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Apa yang kita perlu buat? Ambil rahmat daripadanya dengan memperbanyakkan tilawatul Quran. Kita sendiri baca. Tak payah duk harap orang lain, kita sendiri baca. Baca sikit-sikit, simple-simple. Bawa kat mana-mana. Bukan perlu masuk masjid baru nak baca Quran. Okay? Bawa kereta, kemudian atau orang bawa kereta, kita duduk sebelah boleh, kita jadi penumpang boleh, macam-macam. Bila-bila sahaja ruangkan untuk baca Quran. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga pada bulan Ramadan. Apa dia? Allah buka pintu syurga. Bulan lain tak dengar pun. Tapi bulan Ramadan. Ada hadis tak? Ada. Nabi kata, "Idza ja Ramadanu
futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Apabila datangnya Ramadan, apa dia? Futihat abwabul jannah, lalu Allah buka pintu syurga. Apa gambarannya? Bahawa Ramadan banyak amalan yang akan memudahkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat amalan. Allah buka, biarkan terbuka. Terbuka untuk apa? Amalan kita diangkat, diangkat, diangkat dan diangkat. Banyak sangat pada mereka yang mengambil ruang untuk melakukannya. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Allah kunci rapat pintu neraka. Kenapa? Amalan pada bulan Ramadan menjauhkan kita daripada api neraka, mendekatkan kita ke dalam syurga. Wa ghulliqat atau wa suffidatis syayatin. Allah belenggu dan ikat syaitan-syaitan. Maka kita tu tidak terganggu dengan syaitan sangat, melainkan kita kalah pada bulan Ramadan adalah kerana hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, kita tidaklah perlu pergi ke bazar Ramadan. Ayah nak makan yang ni, mak nak makan yang ni, abang sulung nak makan yang ni, sampai kepada cucu nak makan yang ni. Akhirnya membazir, buang aja semuanya. Ini yang sepatutnya kita betulkan amal kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga, apa yang sepatutnya kita rasa? Aku nak pulun. Aku nak pulun, aku nak cari ruang dan peluang. Takut-takut tahun ini adalah tahun yang terakhir dalam hidup kita. Saya okey, tua dah, umur 52. Tuan-tuan ada yang 60, ada yang 40. Yang muda-muda jangan sangka hampa tak mati oi. Yang baru ni, kematian dalam tempoh yang terdekat, separuh daripada yang jumlah mati 7,000 tu, separuh daripada mereka adalah semua remaja. Aksiden kona baring. Jadi rupanya remaja sama dia, jumlah mati dia di antara orang tua campur orang dewasa gini campur sama dengan remaja. Jadi hati-hati. Kerana mati dia tak mengenal umur. Kita nampak yang paling tua kan, hidup lagi kan? Hidup. Tak mati-mati orang tua ni. Kan? Dia ulang, orang lain dia mati, orang tu mati, dia tak mati. Kita tengok AJK yang sama. Hidup ya. Contoh. Kan? Maka tu. Jadi siapa yang mengambil manfaat, insya-Allah dia dapat. Tapi kalau siapa yang memang tak nak mengambil manfaat, maka bukalah pintu apa pun dia buat tak peduli je. Dia kira pintu rumah dia je. Rugi tak? Sangat rugi. Jannah tuan-tuan, syurga, tak ada siapa boleh buka. Malah dalam hadis yang sahih, orang berpuasa ini khas ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang hanya akan dibuka bagi orang yang puasa Ramadan sahaja masuk. Tak ada orang lain boleh berebut-rebut masuk. Pintu Ar-Rayyan khusus bagi orang yang puasa Ramadan sahaja. Maka kita termasuk di dalamnya. Jadi kita gunakan ruang, yakni kasih sayang Allah pada bulan Ramadan. Dengan Allah buka pintu syurga, maka berjuanglah untuk cari ruang jalan. Macam mana? Buka dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 133. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh lagi. Ila maghfiratin mir rabbikum, kepada amalan yang mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Sepatutnya kita usaha untuk buat amal yang menghadirkan keampunan yang disediakannya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, cari amalan, iaitu amalan yang membuat Allah buka pintu syurga yang sejauh bidang langit dan bumi untuk kita.
uiddat lil muttaqin. Semua itu dibagi kepada orang yang bertakwa. Balik kepada yang nombor 1, la'allakum tattaqun. Jangan tangguhlah tuan-tuan. Bila mana kita melihat kematian demi kematian dalam COVID ni, kan ya, hancur berkecai, berapa ramai peniaga-peniaga kecil yang hancur, berapa ramai peniaga-peniaga bas ekspres menanggung bebanan, ya, hutang mereka kena bayar 1 bulan 1 juta beli bas. Berapa banyak bas mereka, saya bila sahabat-sahabat saya kenal, saya rasa Allah nak tolong dengan apa? Hutang mereka 1 juta setiap bulan. Bas ekspres. Akhir jadi apa? Down. Habis semua. Yang peniaga goreng pisang tu tak apalah, sikit sangat je. Nanti dia boleh pinjam RM100 buat apa? Dia pergi beli pisang, dia goreng lain lah. Boleh lah. Tapi hak besar-besar ni, lingkup kiri kanan. Cukup sedih kita tengok. Dalam keadaan yang macam tu pun manusia tak mau balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk nak besarkan rumah. Sibuk potong bumbung, naik setingkat lagi. Sibuk manusia. Terlupa nak buat rumah dekat syurga. Dia pulun nak buat rumah dia di dunia. Cukuplah dengan rumah yang kita ada tu sudah. Buat bagi kemas, cantik, kita duduk selesa sudah. Dan tak perlu buat besar-besar pun. Sebab badan kita pun makin kecut. Dulu 80, sekarang tinggal 50 aja. Supaya besok mati senang orang usung. Itu aja. Allah bagi pada kita elok dah. Dulu makan boleh tambah 2 pinggan. Sekarang tak boleh. Makan tu rasa tak sedap, makan tu rasa sedap. Dodol tak boleh, gigi sebelah sebahagian Nabi tak ada dah. Makan buah nangka sulas saja. Angin daripada ujung kepala sampai ujung jari kaki. Tu tanda apa? Tua lah tu. Tu pun tak habis-habis manusia. Maka jadi kita ambillah ruang peluang di mana Allah buka pintu syurga. Jom kita beramal, jangan tangguh untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Ramadan adalah tanda kasih Allah kepada hambanya. Bila mana Allah buka pintu rahmat kepada kita sepanjang Ramadan. Siapa yang buktikan? Nabi bagi tahu, idza kana ramadhanu futihat abwabur rahmah. Ya, Allah buka pintu rahmat. Futihat abwabus sama. Pintu langit pun dibuka. Maka Allah bagi pada kita rahmat. Rahmat lawannya apa tuan-tuan perempuan? Rahmat lawannya laknat. Bila mana manusia dilaknat oleh Allah Ta'ala, hidup dia akan jadi sia-sia. Tapi bila mana manusia dapat rahmat daripada Allah, alhamdulillah, dia boleh juga datang ke sini. Walaupun kadang-kadang masa dia datang tadi kencing manis 17. Walaupun masa dia datang tadi pun darah tinggi naik sampai 160, 180 juga. Tapi okey je. Walaupun dia datang tadi tu dalam keadaan gigi sakit, apa lebih kurang macam tu macam ni. Tapi kerana dia berada dalam rahmat Allah, maka dia ada jalan melakukan kebaikan. Tapi bila manusia duduk dalam laknatullah, habis sia-sia. Saya pesan pada orang perempuan, hati-hati. Laknat paling banyak kita baca dalam hadis adalah apabila berkaitan dengan orang perempuan. Isteri yang tak mau taat kepada suami dia dalam keadaan yang suami suruh benda yang tak salah dari sudut hukum. Tukang cukur kening dengan orang yang dicukur kening ni, dua-dua kena laknat. Kening tak puas hati Tuhan bagi kening. Dia nak cukur, dia nak trim juga. Dia tak puas hati. Kita boleh cukur, boleh trim ni bila kening kita sebelah orang, sebelah gorila je. Kalau kening tu biasa-biasa macam orang, maka tak payah lagi nak trim sana, trim sini. Udah cukup pandai pula ambil pensel 2B. Merapu betul lah. Tu manusia. Dalam keadaan Allah bagi tahu laknat. Bila sebut laknat, hukum dia dosa kecil ke dosa besar? Besar. Satu lagi, kita yang jadi laki tu,
pun nanggung juga kalau tak jaga. Sayang, ni jangan buat perangai macam ni. Ni yang ada dalam gambar ni, kening ni tak tahu apa cerita ni. Udah dicukur habis, lepas tu dia pasang bubuh pula pensel 2B ni, merekod macam Reka dan Syabana Azmi zaman 70-an tu. Hai, sia-sia betul. Ya, pakai inai ni sampai kecelah ketiak peta dia. Cukuplah sikit-sikit. Kadang pengantin elok je 3 jari belah sini, 3 jari belah sini. Mak pengantin, ya Allah, peta semenanjung. Semenyih kajangnya peta merata-rata ni. Bukan tak ada bapak pengantin, tapi mak pengantin tak nak dengar cakap bapak pengantin. Ikut suka engkau je lah, dia kata gitu. Bahaya. Laknat banyak berlaku atas perempuan. Maka bila mana Allah buka rahmat, jom kita ambil. Mungkin amalan kita tak banyak, tapi dengan rahmat Allah, Allah bagi kita mampu untuk melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan kali ini memang meletakkan tiket syurga kita kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Seterusnya, yang kelima, kasihnya Allah. Bila mana Allah bagi Ramadan, apa kasihnya Allah? Allah hadiah pada kita Lailatul Qadar. Umat lain tak dapat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kalkulate dengan matematik, lebih baik daripada 84 tahun. 1 tahun, 1 kali kita jumpa. Kita berubah umur 50. Contoh, lambatlah berubah. Mati umur 60. Tapi Alhamdulillah start berubah tu kita usaha dan kita cari sungguh-sungguh Lailatul Qadar. Maka setiap tahun kita dapat 840 tahun punya pahala. 84 tahun punya pahala. Kali dengan 10 tahun, 50 sampai 60. Maka pahala kita bawa bertemu Allah 840 tahun hidup. Macam umat Nabi Nuh alaihissalam. Tu pun manusia bongkak tak mau juga. Orang cari Lailatul Qadar, bini kita ajak pergi cari Kamdar. Beli kain elok. Silapnya, ruginya. Tuan-tuan pergi ke luar negara, siapa yang belajar di luar negara, maka mereka akan mendapati bahawa sebahagian daripada staf-staf kerajaan, staf-staf swasta sanggup ambil cuti tanpa gaji pada 10 akhir Ramadan. Beriktikaf siang dan malam. Penuh masjid, bertimpa-timpa. Malah yang beriktikaf ni datang bawa kemah tu buat keliling masjid. Kita 10 akhir Ramadan kosong masjid. Yang tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam tu pun sebab tak boleh balik kampung. Kalau tidak, dia pun nak lari juga. Tu kan. Allahu Rabbi. Maka rugi. Jadi macam mana kita nak cari Al-Qadr tu? Maka seboleh mungkin usahalah sepanjang Ramadan. Daripada hari pertama sampai hari ke-29. Ustaz tak larat Ustaz. Oh, tahu dah. Jadi nak buat macam mana? Kata Nabi, carilah 10 akhir Ramadan. Ustaz yang tu pun rasa macam tak mampu. Nabi kata boleh. Siapa yang tak mampu, cari 10 Ramadan yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itu je. Macam mana nak cari dia tu? Beramal aja lah. Nak dapat malam Al-Qadr, pilihlah. Ustaz, kalau saya ambil malam 21, 23, 25, 27, 29, saya jaga betul-betul, dapat tak? Dapat. Kenapa Ustaz yakin? Kerana Nabi cakap macam tu, pasti dapat. Kerana malam Al-Qadr turun pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Itu hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, dapat. Tapi kualiti persen kita dapat mengikut amal kita lah.
Boleh dapat 100%? Boleh kalau orang bersungguh-sungguh. Mungkin dapat 20% saja pahalanya. Macam mana dapat? Solat maghrib berjamaah. Azan saja, buka puasa ikut sunnah. Bukan buka puasa menjadi punah. Buka puasa makan dalam pinggan cukup yang kau bagi satu talam nasi Arab ni kan. Oi, lain macam Okey, jadi tak. Buka puasa ikut sunnah. Macam mana buka puasa ikut sunnah? Makan benda ringan dulu. Kalau siapa boleh makan kurma, makan kurma. Kurma bulan Ramadan, makan kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu, quality. Yusof tayo. Kau makan bising-bising, buat apa makan slow-slow, sudahlah. Kau iklan ni pun suruh makan senyap-senyap. Kelang kabut. Jangan beli kurma yang murah-murah yang direndam di air gula, makan 3 biji. 21 kencing manis ni. Iya, makan kurma yang mahal sikit lah. Beli Ajwa Jambu ke, Medjol ke, Safari ke, Mariami ke. Baca yang besar-besar tu. Ya, sunnah tak apa, lebih sikit. Kalau lebih, bawa pergi rumah Ustaz Amran. Bagilah sikit. Okey, buka puasa ikut sunnah. Minum air beberapa teguk. Solat maghrib berjamaah. Berjamaah. Jangan bini solat sini, anak solat sini, suami solat. Tak. Kalaulah kita tak sempat datang ke masjid sebab kita baru balik kerja, berbuka kat rumah, tak ada masalah. Solat berjamaah dalam rumah dapat 27 juga. Kalau cuma datang masjid, dia dapat pahala tambahan lah sebab pahala solat di masjid. Dapat khurfatul minal jannah, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian antara maghrib dengan isya isi lagi. Isi apa? Isi perut. Confirm. Patut isi dengan ngaji Quran. Kita, sebab kita makan banyak kali. Nabi dia berbuka itu, patut solat habis. Dia tak makan kita. Kita berbuka ringan. Kan? Lepas solat, jamuan berat. Ditambah tu, jamuan berat. Habis tarawih, moreh. Tu Masya Allah. Tak apalah kalau nak makan pun. Makanlah, insya-Allah tak ada masalah. Tapi jangan lupa pada 10 akhir Ramadan yang ganjil itu, banyakkan sedekah berbuka puasa. Banyakkan sedekah. Siapa yang masih ada duit nak sedekah, pusat tahfiz saya cari satu hari RM750 untuk madrasah tahfiz putra dan tahfiz puteri kami. RM750. Kami cari 22,500 untuk keseluruhan sepanjang Ramadan. Baru lebih kurang ada 6,800. Kalau ikut wajah-wajah orang beriman malam ni, habis kot. Siap penuh rasanya. Iya, tak banyak mana pun bakinya. Tinggal 12,000 je lebih kurang itu kot. Okay? Jadi itu cari. Antara maghrib isyak, tak apa rehat, tak apa sebab berbalik kerja. Makan-makan sikit-sikit, badak berendam 2-3 biji, apa lebih kurang, sudah selesai. Isyak sekarang pergi masjid. Kenapa? Man sallal isyak fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa solat isyak berjamaah, baginya pahala qiyam mulai separuh malam. Kemudian solat tarawih berjamaah di masjid. Bagi orang yang balik lambat kerja, tak apa. Ustaz, saya terlepas Ustaz. Tak terlepas, awak habis kerja pukul 11. Balik rumah, buatlah tarawih kat rumah. Jangan kata terlepas. Tarawih boleh buat sampai sebelum subuh. Tak ada masalah. Ni, surau ni, cuba ambil malam-malam tertentu. Pengerusi kata pada malam ini selepas kita selesai solat Isya, Alhamdulillah, dan kita tangguh tarawih esok pukul 4 pagi. Tengok-tengok pengerusi yang tak datang. Ya, boleh. Tak ada masalah. Sebab tarawih itu qiyamul lail. Tarawih itu as-salatul lail, salat malam. Maka tak ada masalah. Buatlah solat tarawih, maka dapat pahala. Allahu Akbar, banyaknya pahalanya. Nak buat solat tarawih Ustaz, saya buat 20 tambah 3. Alhamdulillah. Ustaz, saya buat 8 tambah 3. Alhamdulillah. Ustaz, saya 2 tak buat. Habis kau buat berapa? Saya buat 2 ya Ustaz. Apa hukumnya? Hukumnya lebih baik daripada tak buat langsung. Itu aja.
Apa yang susah benar? Kan? Senangnya. Kerjanya datang, dia buat 2 rakaat, moreh bawah kemah. Tak habis-habis. Yang paling teruk dia tu pergi, bukan makan dulu, dia bungkus dulu buah motosikal dia. Lepas tu pergi makan lagi pula tu. Allahu Akbar. Baik. Maka buat macam tu. Habis dah tarawih. Pesan saya, siapa nak jaga malam Lailatul Qadar, maka tolong solat tarawih sehingga imam selesai. Kalau malam tu imam buat 23, naik korang 23 kena. Tak boleh break. Tak boleh. Tak boleh kata saya buat 8 cukup lah, saya nak balik. No, tak dapat. Kenapa? Ada hadis sahih. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hingga selesai, maka dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sehingga selesai. Jadi kalau siapa yang cerdik, dia pergi cari tu imam yang buat 8 tambah 3 je. Dia tak boleh. Ada, saya katakan, kebodohan dan kejahilan. Bila mana dia salat tarawih bersama imam, habis saja tarawih, dia berhenti dan dia lari keluar. Dia simpan witir tu, dia buat di hujung esok. Itu tanda kebodohan yang melampau. Kenapa? Sebab dia tak terima offer daripada Nabi. Nabi kata siapa yang salat tarawih bersama imam, selesai bersama imam, dia malam tu dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Bila dia buat tarawih tapi dia tinggal witir, tak buat bersama imam, maka imam tak selesai lagi, dia dah undur diri, maka dia tak dapat pahala tu, rugi. So jangan bertindak tanpa ilmu. Jangan, Ustaz, saya tak solat witir disebabkan besok saya nak buat tahajud. Kau bangun je lah buat witir, buat tahajud. Tak ada kena mengena dengan witir. Witir bukan penghalang nak solat tahajud. Yang tak boleh buat adalah la witrani fil lailah. Tiada 2 witir dalam satu malam. Bila dah buat bersama imam, balik tidur, esok bangun pukul 5 pagi, buatlah solat tahajud. Tapi jangan buat witir lagi. Dah, itu aja. Itu memahami itu penting. Habis balik rumah, balik awal, tidur awal. Ya, tidur ikut sunnah Nabi, ambil wudu, baca bismikallahumma ahya wa amut. Ya, tidur ni sunnah Nabi pada 10 malam yang akhir, Nabi mengikat kain dia dengan ketat. Apa maksudnya? Nabi tidak berjimat pada 10 akhir Ramadan. Kita tiba-tiba time tu pula kuat. Tu kan. Yang bini pula tu buat permintaan yang pelik-pelik. Dah. Kenapa bukan Nabi kata haram, tidak. Kan isteri awak, kan suami awak tak ada masalah. Tetapi bila kita berjimat, dia bukan menyegarkan, dia memenatkan. Kan? Dia lain. Sebab tu bila kita belajar fiqh, tuan-tuan, belajar fiqh, kita sakit perut. Dalam keadaan wuduk ni, sakit perut. Nak terkencing, nak terberak semua. Pergi tandas, berlari, buang. Alhamdulillah, lega. Jadi ambil wuduk balik, selesai. Tak payah mandi lah. Sebab dia segar. Tapi, kenapa lepas berjimat kena mandi? Tak cukup dengan ambil wuduk. Sebab lepas berjimat, penat. Macam lari 100 km. Jadi penat. Ambil wuduk selesai tak? Tak selesai, kena mandi. Baru fresh badannya. Jadi, kalau awak berjimat malam Lailatul Qadar, jadi kamdar. Bila pula nak mandi junub, bila pula nak solat tahajud, bila, maka yelek pocik. Habis gitu. Kan? Tetapi jika ada keperluan, awak baru balik daripada outstation 7 hari. Balik-balik nampak bini tu, Allah, macam Priti Zinta. Balik-balik tu, Allahu Akbar, bahar sekoi andar naas ke, andar sekoi bahar najas ke, socho kabik esa ho to kya ho, socho kabik esa ho to kya ho, hum tum एक कमरे में बंद हो और चाबी को जाए. Sambung.
Orang lama tak hafal, rugi sungguh. Allahu Rabbi. Apabila ada keperluan, bolehlah berjimat, bukan haram pun. Ya, cuma Nabi kata cutilah dulu. Kan ya, cutilah dulu. Itu maksudnya. Okey, baik. Jadi malam Al-Qadr ini semua orang layak dapat. Jadi malam Al-Qadr ini kita tak payah tengok pokok tu sujud ke tidak. Kalau sujud tu tumbang. Tu pokok tu. Kita katakan pokok sujud lah itu ini mengarut aja. Malam Lailatul Qadar kita tak payah tengok bentuk dia, tapi kita ambil manfaatnya. Ustaz, betul lah malam ni senyap aja. Memanglah orang balik kampung malam 29 raya senyap lah. Apa sama macam tu mikir dia. Allah tu. Okey, baik. Itu ya malam Al-Qadr yang keenam dan paling besar pemilihan yang Allah Ta'ala bagi dalam pandangan saya dia. Apa dia? Ramadan adalah satu keampunan atas segala macam dosa kita. Hadis Nabi, riwayat sahih, Nabi kata apa? Man sama Ramadana, man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan harap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun segala macam dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadana, siapa yang menghidupkan malam Ramadannya kerana iman pada Allah, harap ganjaran pahala dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Dua keampunan. Wa man qama Lailatul Qadr, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadrnya kerana iman pada Allah, harap pahala dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Tiga keampunan besar. Jadi bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Siapa yang tak minta ampun, maka dia jahil sejahil-jahilnya. Siapa yang kurang minta ampun, dia rugi, kerana jalan ke syurga adalah apabila kita mendapat keampunan. Jalan ke syurga bukan kerana solat kita, bukan kerana puasa kita, tapi puasa dan solat itu adalah tugasan seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi pemberian keampunan dan juga syurga adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kita sepatutnya pada bulan Ramadan jadikan semua amal kita itu dengan amalan paling besar adalah istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kerana itu bulan keampunan. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, selepas Ramadan kita masuk dalam hari yang dipanggil sebagai Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Sehingga ulama mengatakan manusia yang mengambil Ramadan secara baik, dia itu macam dilahirkan semula, waladat ummuh, seperti dia dilahirkan semula oleh ibu dia, bersih, tak ada dosa langsung. Tapi syarat dia mengambil semua kasih sayang Allah dan offer serta tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang terakhir, elok masa dia. Ya, yang terakhir. Apa yang terakhir? Allah bagi pahala limpahan kali ganda daripada perbuatan sedekahun jariyah pada bulan Ramadan. Lipatan kali ganda sehingga 700 kali ganda lebih. Siapa yang bawa buah kurma satu mangkuk, kurma yang tadi lah, yang makan sembunyi-sembunyi itulah, bagi elok-elok sikit. Ya.
Kurma tu satu mangkuk ada 30 biji. Bawa mai dekat masjid. Setiap orang makan satu biji yang kita bawa. Maka kita memperolehi pahala setiap daripada derma. Pahala kita dapat satu. Kita ada 30 orang makan. So bulan hari tu saja kita dapat 31 pahala. Hadis sahih. Hadis sahih. Okey? Cuma janganlah semua pakat-pakat sedekah kurma saja. Ni seorang bagi kurma, kau ni bagi kurma, kau ni bagi kurma. Pakat kenji manis HJK. Tak boleh lah. Tengoklah apa keperluannya. Ya, tengok apa keperluan dia. Maka bersedekahlah. Sedekah yang paling besar sekali bulan Ramadan, berbuka puasa dan sahur. Tak ada tempat, pergi tahfiz Ustaz Amran. Sekali lagi promo. Kan? Maka ini lebih kurang kita ada 7, iaitu yang pertama puasa. La'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa, kasih sayang Allah. Al-Quran diturunkan. Jom dampingi Al-Quran, kerana Al-Quran akan jadi syafaat kita dekat akhirat nanti. Yang ketiga, pintu syurga dibuka. Jom kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Yang keempat, pintu rahmat dan kasih sayang Allah sentiasa terbentang luas. Jom kita kejar dan gapai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, malam Al-Qadr yang hanya satu malam sahaja. Kalau kita tak mau juga, kebodohan yang sangat melampau. Tak payah susah-susah sangat. Buat yang mana ikut sunnah Nabi SAW. Tak payah solat tahajud sampai 1000 rakaat. Mohong ya. Buat je solat tarawih bagi elok-elok, balik doa banyak-banyak. Dan doa yang paling sempurna pada 10 akhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Kau suka beri maaf, maafkanlah aku. Cukup. Kenapa? Kita nak keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita mendapat keampunan. Tolong kurangkan dengar lagu raya. Ini satu lagi perangai. DJ kita pun pelik-pelik. 15 Ramadan mula kita duk tengah semangat nak cari Lailatul Qadar ni. Tiba-tiba keluar bergema takbir, bergema suara takbir di angkasa. Selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Pakat teriak soksek. Semayang tak menangis, baca Quran tak menangis, dengar lagu menangis. Aduh, karut sungguh. Kan saya kalau buat kuliah dekat TV, saya pesan macam tu. Saya kalau kuliah kat radio, saya pesan macam tu, sebab radio dia selalu. Dan kita pula kalau dengar lagu lah, aduh. Kan, tambah-tambah hak tak boleh balik kampung, lagi teruk. Tu kan. Jadi kurangkan. Maka moga-moga lah Allah bagi kita kebaikan berpanjangan. Baik, 1-2 soalan sebelum saya tutup. Silakan. Apa-apa saja. Kita anggap ni TV 10 punya, tanyalah Ustaz. Kalau tak ada, insya-Allah, cuma saya nak bagi tahu 2 perkara. Pertama, pasal van kami masih perlukan lebih kurang 70,000 ke 80,000 untuk beli van tahfiz kami. 2-3 hari lepas kita dah bayar deposit 40,000. Insya-Allah minggu depan kita akan bayar lagi 40,000 dan kita tengah cari lebih kurang 80,000 dengan harga dia 136,000 untuk pusat tahfiz puteri kami. Ada 20 pelajar nak beli van yang 18 tempat duduk. Kenapa Ustaz tak beli van second hand? Nanti Ustaz dengan Ustaz-Ustaz kena second hand. Ya, pengalaman daripada dulu ni beli van second hand, tukar gearbox, tukar enjin, tukar gearbox, tukar enjin, boleh beli van baru. Jadi kami beli untuk putera van baru. Alhamdulillah tak payah keluar maintenance berat-berat semua. Ya, dan kita tengah usaha. Jadi siapa yang nak dapat wakaf kekal untuk diri dia, untuk mak ayah dia, untuk orang hidup maupun arwah yang mati, maka eloklah berbuat demikian. Saya pernah share tak?
Poster. Tak pernah. Nanti saya sharekan poster, boleh share dengan yang lain kod yang tu. Ataupun siapa yang nak bagi infak untuk sahur dan iftar, RM750 satu hari. Kalau nampak wajah-wajah orang beriman ni, orang sini banyak duit ni. Tengok wajah pun berseri. Tu kan. Moga-mogalah. Okey, baik. Minta ampun dan maaf. InsyaAllah saya minta maaf malam ni saya dan isteri kena segera bergerak sebab ada urusan sikit. Malah anak saya yang perempuan pun tinggal seorang kat rumah malam-malam ni. Ya, kalau ada bungkus-bungkus lah ya. Kalau Isya pun tak reti-reti kan. Takkan nak beritahu, tapi beritahu je lah, bungkus je lah, senang. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, insyaAllah besok kita ada kuliah kajian tu bersama dengan Ustaz Khairul Rizal yang akan menjelaskan tajuk 40 hadis akhlak mulia. Yang seperti biasa selepas solat Isyak kita semua telah dijemput di jabatan Ustaz kita buku Ustaz. Buku Ustaz. Yang selesai.